Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Saudara, sebelum saya mulakan, Masya Allah, terima kasih sumbangan super chat anda dari Tina Taib. Salam KC Geng Momok. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha pada KC semua. Tina Taib, terima kasih sumbangan super chat anda untuk Malam Seram. Terima kasih Tina. Terima kasih sumbangan super chat yang lain nanti KC bacakan dulu sumbangan anda kejap lagi, tapi saya nak baca cerita dulu, boleh ya? Okey, kisah pertama yang ingin KC bacakan kepada anda semua, ini adalah satu kejadian yang dialami oleh pengirim kita bernama mana tu kejap ini okey, pengirim kita yang bernama Isna, nama singkatan yang digunakan Isna. Kata Isna, pengalaman saya KC, ini terjadi ketika saya sedang bercuti dengan suami saya. Kami menginap di sebuah hotel. Hotel ini adalah antara hotel yang terbesar di Kuala Lumpur. Siap ada shopping center lagi. Tapi KC, kisah saya bukan dekat hotel. Kita dah selalu menginap dekat hotel kan? Kisah saya ni apartmen. Sebab bangunan ini ada dua bahagian. Satu bahagian adalah hotel, satu lagi bahagian adalah apartmen. Saya dengan suami kalau bercuti tempat ni, kami selalu menginap dekat hotel. Oleh kerana hotel pada waktu itu yang kami nak tempah pada tarikh sekian-sekian ni semua dah fully book. Jadi terpaksalah kami menginap di apartmen. Saudara para penonton Malam Seram, menurut Isna, kata beliau, saya dah pernah dengar KC, banyak juga cerita-cerita seram yang dikongsi tentang apartmen ini. Nak tak nak pun terpaksalah. Saya harap itu semua perkongsian hanyalah sekadar cerita dongeng yang mungkin dibuat-buat oleh mereka yang pernah menetap dekat apartmen yang saya sewa ni. Tibalah hari kami bercuti di Kuala Lumpur dan menetap dekat apartmen yang dikatakan berhantu ini. Daripada lobi lift nak pergi ke pintu apartmen kami, berjalan dekat koridor tu pun dah buat bulu roma meremang. Sunyi, sepi dan ada kalanya amat menakutkan, kata beliau. Kejadian yang saya nak kongsi sama KC, pengalaman saya bersama dengan suami. Saya yang buka pintu dulu. Suami saya berada dekat belakang sedang tarik beg-beg yang kami bawa bersama. Jadi saya ni yang tidak angkat begitu banyak barang, berada di hadapan, dan saya, kata Isna, yang membuka pintu dahulu. Saya pun tap lah kad. Beberapa kali saya cuba tap kad, tetapi pintu tu tak boleh terbuka KC. Saya cuba lagi, akhirnya pintu tu boleh terbuka. Saudara para penonton Malam Seram, bila saya tolak pintu, masalahnya ni, kata beliau, saya mungkin terlalu takut agaknya ataupun terlalu gairah, excited, sebab nak bercuti ni kan, dah lama tak bercuti. Jadi bila saya tolak pintu bilik hotel tu, apartmen tu, pintu tu terbuka. Kemudian saya pun masuk dalam dengan suami, masuk dalam. Kita pun tanggalkan sepatu. Saya tolong suami angkat barang masuk ke dalam. Kemudian dah letak barang semua. Saya terlupa sesuatu, KC. Saya selalu ingat pesanan arwah bapa saya. Kata arwah bapa, Isna, ingat, kalau masuk rumah kosong, jangan lupa beri salam. KC, waktu tu saya tak beri salam. Saya dah buka pintu, terus melulu masuk ke dalam, letak barang, terus duduk dekat sofa. Suami saya lah yang masuk bilik, tengok toilet, dia cuba flush toilet, tengok ada apa-apa yang rosak dan perlu diberitahu oleh pihak yang menjaga apartmen berkenaan. Dah duduk KC, dah duduk. Astaghfirullahalazim. Aku lupa nak beri salam. KC, selepas tu saya dengar pintu bilik tertutup. Ketebung. Pada mulanya ingatkan suami KC. Bila toleh, saya ternampak suami berada dekat bilik sebelah. Apartmen ni ada 2 bilik tidur. 2 bilik tidur.
Yelah, saya dengan suami akan tidur di dalam satu bilik. Jadi bilik sebelah ni bilik kosong. Saya nampak suami dekat bilik sebelah, saya terperanjat. Saya tanya, bang, bilik ni dengan bilik sebelah ada connecting room Sebab saya nampak pintu tu tertutup, Casey. Jadi saya ingatkan suami saya dekat dalam. Bila saya tengok bilik sebelah, suami dekat bilik sebelah, saya rasa mungkin suami daripada bilik A yang pintu tertutup pergi ke bilik B menggunakan interconnecting door, yang mana mungkin pintu tu berada dekat dalam bilik tu sendiri. Saya tanya, bang, bilik ni ada pintu bang boleh keluar masuk sebelah? Tak adalah yang. Habis abang tadi dari bilik sebelah? Tak, bilik sebelah abang belum cek. Abang cek bilik ni dulu, kata suami saya. Saudara para penonton Malam Seram, siapa yang tutup pintu bilik sebelah tu? Ya Allah, Kisi, berderau darah saya. Saya diam je lah. Dalam hati, ya Allah, kenapalah. Dan saya boleh bangun. Selepas tu saya bangun, kata Isna, saya keluar daripada apartmen tu. Saya keluar, saya berdiri dekat apartmen, saya siap tutup pintu lagi. Tutup pintu, saya ketuk, tok 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 tok. Saya lupa nak ambil kunci tu kan. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya ketuk, suami saya buka pintu. Waalaikumsalam. Asal bawa keluar, bawa gimana? Oh, tak ada bang, saya konon-konon bedek ke si. Saya ingatkan ada barang tertinggal kat luar tadi. Saya keluar, lupa pula bawa kunci. Suami buka pintu Waalaikumsalam, suami tanya. Saya dah jawab. Saya pun masuk ke dalam. Suami periksa bilik sebelah. Kesi waktu tu bulu rumah saya meremang. Saudara para penonton Malam Seram, malam pun tiba. Kami nak tidur pada malam yang pertama. Saudara para penonton, suami saya cakap yang abang tidur dulu Saya dengan suami pada mulanya dekat depan Kesi, tengah tengok TV dekat ruang tamu. Kemudian suami kata, yang abang tidur dulu Apa nak tidur? Kejap. Saya matikan TV, masuk bilik dengan suami. Suami baring atas katil dah terlelap, Kesi. Suami saya dah masuk alam mimpi dah. Saya ni terkebil-kebil mata nak tidur. Nasib baiklah saya dah tutup pintu bilik. Saya dalam bilik gelap, suami dah tidur, saya seorang, Kesi, terkebil-kebil. Pusing kiri, pusing kanan nak cuba lelapkan mata. Tiba-tiba, Kesi, dekat ruang tamu dengar orang buka televisyen. Dan suara televisyen tu kedengaran seperti ada suara kucing pula. Macam TV tu orang on, sebab dekat dari bilik tu nampak bahagian bawah lampu TV kan bercahaya bertukar-tukar saluran mungkin. Kemudian saya dengar dengan jelas bunyi suara kucing dekat dalam apartmen yang saya sewa. Abang. Ya, ada apa? Abang dengar tak bunyi kucing? Macam mana ada kucing dalam bilik ni pula? Abang pergi tengok bang. Casey, suami saya bangun dari katil. Saya dekat atas katil ketakutan. Suami buka pintu bilik hotel. Ya maaf, pintu bilik tidur apartmen yang disewa oleh Isna dan suaminya. Bila suami buka pintu, suami tengok dekat luar. Kata Isna, televisyen memang tertutup. Suami pun pus. Suami pergi belakang langsir. Suami pergi belakang sofa. Suami jalan satu kawasan di ruang tamu, masuk bilik sebelah. Suami tak nampak kucing pun. Suami datang. Dari mana datangnya bunyi kucing tu yang pelik dengar macam dalam apartmen ni. Taklah bang. Saudara, malam tu saya nak tidur takut, Casey. Suami masuk bilik, dah lah tutup pintu sudah. Nanti besok kita tanya dengan orang yang jaga apartmen ni. Kita pun tidur, suami pun masuk tidur dulu. Saya masih belum boleh tidur. Akhirnya kerana terlalu penat, barulah saya terlelapkan mata.
Saudara para penonton Malam Seram, itu baru malam pertama. Belum lagi masuk malam kedua, malam ketiga. InsyaAllah Casey, saya ada satu lagi kisah di tempat yang sama, pada waktu yang sama. Tapi bukan malam yang kedua, pada malam yang ketiga. Malam kedua tidak ada apa-apa benda yang seram berlaku, setakat benda biasalah. Rasa macam dekat ruang tamu ada orang, Casey. Bila tidur waktu malam, macam dengar orang berjalan. Malam ketiga paling dahsyat. InsyaAllah saya akan kirimkan lagi kisah saya. Saya takut terlalu panjang, kata Isnah. Di lain kesempatan kita berjumpa lagi. Salam Malam Seram. Saudara, dalam Jejak Malam Seram, episod pada kali ini Jejak Malam Seram, Casey ingin berkongsi kisah seram berkenaan dengan sebuah tempat. Yang ini cukup popular sangat-sangat. Ini adalah hotel, saudara. Hotel yang dimaksudkan terletak di Thailand. Ya, lebih tepat lagi kalau saya tengok melalui Wikipedia. Ya, melalui Wikipedia, hotel ini alamatnya adalah di Soi Racha Prapop, Makasan, Ratchathewi, Bangkok, Thailand, berdekatan dengan Pratunam. Dan hotel yang telah pun juga disenaraikan oleh Channel News Asia Lifestyle, oleh scarystuff.com dan beberapa lagi laman-laman yang lain. Hotel yang dimaksudkan adalah Hotel Bayok Sky Thailand, Bangkok, Thailand. Mungkin ada terperanjat, apa pula hotel ni seram? Kenapa kita cakap hotel ni seram? Saya pernah duduk hotel ni. Yalah, kadang-kadang hotel ni dia mula-mula dia tak ada sejarah pun, tak ada benda yang seram tentang hotel, sejarah tempat ni. Tapi lama-kelamaan adalah benda-benda berlaku, mulalah dikatakan di sini terjadilah kisah-kisah seram yang melibatkan Hotel Bayok Sky ini. Jadi antaranya ini adalah daripada yang saya nak bacakan kepada anda semua. Ini daripada, kejap saya tengok ni. Okey, daripada Channel News Asia Lifestyle. Ya, saya akan kongsi dengan anda skrin yang dipaparkan oleh Channel News Asia Lifestyle berkenaan dengan Hotel Bayok Sky, Bangkok, Thailand. Anda tengok skrin ni, jadi anda tahu apa yang saya maksudkan. Inilah dia. Menurut Channel News Asia, nampak tak? 6 hotel in Asia with spooky reputation and the stories behind them. 6 hotel di Asia dengan kisah-kisah seram dan cerita di sebalik keseraman hotel berkenaan. Dan dalam laman ini mengatakan, ini yang pertama ni adalah Bayok. Ini dia hotel Bayok Sky. Ya, Bayok Sky Hotel, Bangkok, Thailand. Dalam bahasa Inggeris, laporannya ditulis dekat sini. Saya akan cuba terjemahkan dalam bahasa Melayu. Di tingkat 88, ya, menurut apa yang ditulis sini, tingkat 88 di atas Pasar Pratunam yang terkenal di Bangkok, Bayok Sky Hotel adalah hotel tertinggi di Thailand. Baru-baru ini sekitar tahun 2012, kan, baru kan? Dia bukan tahun, mungkin hotel ni siap dibina 40 tahun yang lalu, 50 tahun dah ada kisah-kisah seram. Tapi yang ini baru saja satu kisah seram pernah berlaku pada tahun 2012. Merupakan sebahagian daripada menara Second Bayok setinggi 304 meter. Tetapi apa yang ada pada prestasi ataupun ada yang ada pada seni bina, ya, adalah pengalaman yang menakutkan daripada beberapa tetamu hotel. Terdapat ulasan mengenai daripada TripAdvisor yang menyebutkan kadang-kadang terdengar dekat hotel ni, Bayok Sky ni, terdengar bunyi-bunyi yang seram. Seperti dalam tak mandi ada telapak kaki orang berjalan, bunyi kunci, dan ada benda-benda yang dialihkan, misterius, dan bahkan sensasi sesuatu yang sejuk, ya, berada dalam bilik hotel.
Ada yang menghubungkan kejadian aneh ini dengan kematian, ya, pada tahun 2012 bulan Mei, ada kematian 3 pekerja pada tahun yang disebutkan awal tadi. Dikatakan 3 pekerja ini ditugaskan untuk memasang papan iklan di bangunan itu. Ketika hotel ataupun ketika kabel yang menggantung gondola mereka tersekat, gondola memiring lah, dia jatuh slanted, memiring tajam, jatuh 3 daripada 5 pekerja sehingga mereka meninggal di tingkat 67 di bawah. Mereka jatuh daripada tingkat 67 sampailah ke tingkat 1. Meninggal di tempat kejadian setelah dikatakan dalam laporan Channel News Asia ini barulah berlakunya gangguan-gangguan penampakan aneh melalui TripAdvisor pula. Kalau lihat TripAdvisor, ada juga pelanggan yang bernama Rafej Rose. There was a case where few people died in this hotel. Ada beberapa kes yang pernah ada kematian orang dalam hotel ni. Aku pernah ternampak rambut-rambut dekat dalam sinki toilet. Bila aku masuk ke dalam bilik hotel untuk periksa, banyak gumpalan rambut. Dan rasa bilik tu, the feeling, aura bilik tu macam aura memang tak baik, kata pengguna hotel ni. Walau bagaimanapun, memanglah hotel ni adalah antara hotel yang paling menyenangkan kalau korang nak pergi ke night market dekat Pratunam, sebab dia paling dekat dan paling mudah untuk ke sana sini. Itu antaranya kisah berkenaan dengan Bayok Sky Hotel. Jadi anda tengok ni, ini Bayok Sky Hotel yang tertinggi di Bangkok, Thailand, dan koridornya tengok betapa sunyi dan gelap koridor dekat hotel ni. Dan ada juga kisah daripada Ryan X Lim. I stayed there for at least 2 nights. Saya menetap di sana selama lebih kurang 2 malam. Pada mulanya memang tidak ada apa-apalah yang berlaku pada malam yang pertama. Tetapi pada malam yang kedua, saudara, malam yang kedua, menurut beliau, ya, sedang aku ni, saya bacakan, malam yang kedua sedang aku tidur lebih awal daripada girlfriend aku, iaitu girlfriend aku ni sedang menonton sebuah rancangan variety yang telah pun dimuat turunkan melalui iPad. Dia tengok iPad tu, tengah tengok some entertainment show lah. Jadi dia mengantuk, dia tidur lebih awal daripada girlfriend dia. Bila aku sedang tidur, aku dengar bunyi muzik yang kuat, dan muzik tu keep on repeating dekat iPad. Aku bangun dan cuba lihat dekat iPad, yang pada waktu itu iPad tu ada dekat atas lantai. Ya, ada di atas lantai, saudara. Aku mengangkat iPad berkenaan dan aku matikan dan terus sambung tidur. Bila aku bangun pada pagi, aku tanya girlfriend aku, kenapa, apa yang dia alami pada malam tersebut. Dan dia katakan dia meletakkan iPad tu di sebelah meja katil, ya, sebelum dia masuk tidur. Yang paling menyeramkan, bila aku sedar tidak ada wifi dalam bilik itu, dan iPad aku pun tak ada 3G roaming. Jadi bagaimana agaknya benda tu boleh hidup sendiri dengan ada lagu lagi? Ada juga kisah-kisah yang lain yang diceritakan, pengalaman daripada sini yang saya nak bacakan. Ini terlalu kecil untuk anda semua. Dan ada pernah berkongsi tengah tidur dekat bilik hotel, dekat hujung katil nampak macam ada orang menjengah beberapa kali pada waktu malam. Mungkin seperti ini, contohlah seperti dalam gambar ini. Dan berikut ini, saudara, kisah yang ingin disampaikan juga berkenaan dengan seorang air steward, iaitu seorang pramugara yang menetap di salah sebuah apartmen dekat hotel ni, yang berkongsi pengalaman waktu malam tengah tidur sorang-sorang. Besar apartmen dia, dia dengar suara yang menakutkan.
perkongsian dalam video ini. Seorang air steward yang berkongsi pengalaman menetap di apartmen yang seram di Bayok Sky. Ada satu lagi kisah yang ingin saya bacakan kepada anda semua. Kisah begini. Seorang lagi kisah yang ataupun satu lagi cerita yang disampaikan, cerita berkenaan dengan hotel yang dimaksudkan, iaitu di Bayok Sky dari Scary Stuff. Pernah pasangan kawan ni menetap dekat hotel ni, dan yang seorang pasangan kawan ni terkena gangguan ketika beliau tidur. Malam yang pertama, beliau dah rasakan macam ada sesuatu dalam bilik hotel tu. Beberapa kali dia terbangun pada waktu malam, saudara. Ya, dia terbangun pada waktu malam kerana rasa dirinya seolah-olah sedang diperhatikan. Bila dia bangun, dia akan tengok seluruh bilik tu daripada kiri ke kanan. Dia tengok, tapi mata dia akan bawa dia pergi dekat almari. Tapi dekat almari tu tak ada orang. Dia akan tengok lain, tengok dia scan, nanti dia tengok almari tu lagi. Macam ada sesuatu cakap, aku dekat sini, takkan kau tak nampak? Bayangkan ini yang diceritakan. Dan kejadian terbangun pada waktu malam pertama tu berlaku kerap. Dia tetap tidak indahkan, dia buat bodoh, tak beritahu kawan yang tidur sebilik dengan dia, saudara. Jadi malam yang kedua, dia mula pula dengar suara orang menangis. Dia terbangun. Pada mulanya dia ingatkan kawan dia menangis. Jadi kawan dia tidur miring. Menurut dia, my friend was fast asleep, but she was facing the opposite side where I was sleeping. Ya, jadi teman aku ni sedang nyenyak tidur, dia sedang memandang ke arah bertentangan daripada mana aku sedang tidur. Jadi aku ingatkan dia menangis. Aku pun tariklah bahu dia. Bila aku tengok teman aku sebenarnya tengah tidur dan suara tangisan tu masih lagi kedengaran. Alangkah terperanjatnya, kata beliau, kejadian ini berlaku selepas 12:30 malam. Mungkin seperti lakonan semula video ini. Jadi itulah, saudara, yang dikongsi sama berkenaan dengan hotel. Jadi rupa-rupanya benda ni yang buat dia, kalau dia tengok bilik tu kan, dia terbangun kan, dia kata malam pertama dia bangun, dia tengok satu bilik, dia scan daripada kiri ke kanan, dia pusing kiri kanan, dia tetap akan tengok almari. Dia bangun lagi, dia tengok, tetap macam ada orang panggil tau, tengoklah sini. Dan pada malam kedua, dia dengar orang menangis, ingatkan kawan dia menangis, dia tarik, kawan aku tengah tidur, suara tangisan masih kedengaran, dia pusing, dia toleh, rupa-rupanya dekat almari tu ada benda yang sedang terapung-apung dengan rambut panjang. Katanya, I saw a lady in white. I think she was floating with very long hair covering her face. Itulah kisah antara kejadian yang berlaku di Hotel Bayok Sky, Bangkok, Thailand. Kita akan terus berkongsi pengalaman yang terakhir. Yang ini kiriman kisahnya. Anda bayangkan bila saya baca cerita ni, dia berlaku dekat rumah, bukan dekat rumah, maaf, dekat hotel. Mana tadi email saya, kejap Okey. Ini berlaku di sebuah hotel. Apa yang terjadi, pengalaman seram ni, katanya beliau ikut, dia sebenarnya nak bercuti kan. Jadi dipendekkan cerita, dia dengan kawan dia memang rapat sangat-sangat. Dia ikut kawan baik dia bercuti dengan keluarganya, ya. Jadi dia menempah bilik hotelnya sendiri, dan kawan dia dengan keluarganya ada bilik hotel mereka sendiri. Jadi dengar tak?
Mungkin bunyi saya tergesil barang lah. Ya, tak apa. Okey, kita sambung kisah saudara. Jadi dia ikut keluarga kawan dia bercuti. Mereka bercuti dekatlah di Kuala Lumpur. Saya nak berikan sedikit gambaran sebab cerita ada harapan dia, hujah dia agak panjang sedikit. Dan keluarga kawan dia ni ada bilik mereka bercuti, dan dia ni telah pun menempah satu bilik, dia tinggal seorang diri dalam bilik tu. Kawan dia cakap, kau boleh tinggal dengan bilik keluarga kami lah. Keluarga dia tempah 2 bilik, jadi 2 bilik campur bilik kawan dia seorang, ada 3 bilik. Dia cakap dia segan nak tidur dengan keluarga sebab dia menumpang bercuti dengan kawan baik dia, atas sebab-sebab tertentu lah. Jadi kawan dia cakap, tak apalah, nanti apa-apa aku akan tidur dengan kau. Okey, kata kawan dia. So anda dapat gambaran, seorang kawan baik dengan keluarga kawan baik dia bercuti. Mereka tempah 3 bilik hotel. Satu tinggal oleh seorang kawan baik dia, yang ini keluarga kawan baik menempah 2 bilik. Dipendekkan cerita saudara, jadi kawan baik dia cakap dia akan tidur dengan kawan baik yang ikut, yang katanya yang ikut bersama dah dengan keluarga ni untuk bercuti kan. Sampai dekat hotel, waktu malam pun tiba, dan inilah kisahnya dalam rancangan Malam Seram. Jadi katanya saya ni tidur seorang diri ke si. So kawan baik saya cakap dia nak tidurkan adik dia dulu. Adik dia rapat dengan dia, jadi tidur satu bilik dengan pembantu rumah. Jadi adik dia, pembantu rumah dengan dia dekat satu bilik. Parents dia, mak bapak dia dekat satu bilik. Sebab tu mereka ada 2 bilik. So kawan saya ni cakap dia pergi bilik adik dia, nak tidurkan adik dia dulu. Sebab adik dia tak akan tidur kalau dia tak tidur. Jadi dia konon-konon tidurlah. Dia tidur dekat situ. Kemudian saya pun baring atas katil, saya pun tidur dengan harapan kawan saya akan datang balik kan. Okey, eventually kawan dia datang balik kan. Tapi dia dah tidur. Saya dah tidur ke si? Saya dah tidur. Bilik saya ni adalah sebuah katil queen size, katil besar queen size. So saya tidur, saya terbangun, tak tahu pukul berapa. Saya nampak kawan saya tengah tidur ke si, dekat sebelah saya. Dia tengah tidur sebelah saya. Saya pun sambung tidur balik. Sampailah satu waktu saya terbangun lagi. Saya nampak dia masih tengah tidur. Waktu tu saya nak pergi ke tandas. So I woke up. Saya bangun, saya jalan pergi toilet untuk buang air kecil. Malam tu terlalu sejuk untuk tidur. So bila saya keluar daripada tandas, saya nampak kawan saya masih tengah tidur dekat katil saya lah. Saya pun naik atas katil balik, and then saya baring kan. The whole night, first time bangun, kawan saya tengah tidur kat sebelah. Saya bangun sekali lagi nak pergi toilet, kawan saya tengah tidur dekat sebelah. Saya keluar toilet, kawan saya tengah tidur dekat atas katil saya. The next morning, saya pun tertidur, kawan saya masuk. Sebab dia masuk daripada bilik depan, dia ada kunci. Dia masuk dalam, dia pun kejutkan saya. Dia kata, bangun. Saya pun bangun. Jom mandi. Kemudian saya pun bangun. Pukul berapa ni? Dia kata dah pukul 6.30. Jom nak solat subuh, nak mandi sekali. Saya bangun, kemudian saya dah solat subuh semua dengan kawan saya. Kita pun duduk sekejap berbual. Kemudian saya tanya kawan saya cakap dengan saya, sorry semalam Sorry apa? Semalam aku tertidur lah dalam bilik adik aku. Tak apalah, kau masuk lambat Tak, aku tertidur dalam bilik adik aku. Dengan mate aku sekali, dengan adik aku tertidur tak bangun. Kau tahu lah, hari ni penat kan, kita keluar jalan sana sini. Kata kawan saya, Wait. So semalam kau tak tidur dekat bilik aku? Tak. Jangan main-main lah. Tak, aku semalam kan cakap engkau, adik aku kalau aku tak tidur sebelah dia, dia takkan tidur. So semalam aku pretend to sleep sampaikan aku tertidur betul-betul. Saudara, saya macam semalam kau tak masuk bilik aku langsung. 1 hour maybe kau tidur atas katil, kau masuk balik. Tak. Kenapa? Tapi semalam aku nampak kau. Aku nampak engkau dekat atas katil aku 2-3 kali. Aku bangun sekali, aku nampak engkau kat sebelah. 2 kali
Aku keluar toilet, aku nampak kau tengah tidur atas katil aku. Please lah, tell me, kau tengah joking kan? Tolonglah. Tak, semalam aku tak masuk bilik kau pun. Tut. Casey, saya cakap dengan saya, can you please tonight kau panggil adik kau tidur sekali dengan aku, please, tolonglah. Kalau tak pun, saya cakap dengan kawan saya, dia cakap, kalau tak pun kau tidur dengan adik kau punya helper tidur dengan aku lah, aku tak kisah. Malam tu, Casey, guess what? Kawan saya penakut, saya pun dah takut sebab dah kena gangguan. Kawan saya pergi bilang dekat pembantu rumah dia. Pembantu rumah dia pun penakut. 4 orang, Casey, tidur dalam satu bilik dekat katil yang sama. How about that? Not only for that night, for the following 2 nights, kita berada dekat Kuala Lumpur untuk selama 4 malam. Kita tidur dekat bilik hotel yang asalnya adik dia dengan pembantu rumah tidur. Bilik hotel yang saya tempah, langsung tak ada orang tidur. Kita simpan ni cerita, tak beritahu parents pun. And then bayangkan, benda tu berlaku. Saya ni terkena gangguan. Ketika tengah tidur, saya mati-mati ingatkan kawan saya. Dan dia cakap bukan dia. Dia langsung tak masuk bilik saya. Siapa sih? Okey, yang ini daripada Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Isnarti. Nur Isnarti. Sedap nama tu saya peminat malam seram. Saya suka dengar rancangan Casey, sampaikan adik saya ni penakut Casey orangnya. Adik saya dah banyak kali nak suruh adik saya keluar daripada bilik saya untuk tidur dekat bilik lain, ya, sebab adik saya ni selalu nak tidur dengan saya. Saya tak kasih dia tidur dengan saya. Saya suruh dia tidur bilik dia sendiri, dia tak nak juga. Dan akhirnya kerana malam seram, saya pun tak sengaja Casey. Mula-mula dengar gunakan earpiece. Kadang-kadang penat pakai earpiece, saya buka lah earpiece tu, taruh handphone tepi telinga untuk dengar Casey bercerita kan. Adik saya dengan segala hormat keluar bilik saya. All thanks to malam seram. Okey. Jadi terima kasih pada semua. Kita sambung kisah Isnarti untuk anda. Kisah selanjutnya. Ini tentang apa ni? Saya pernah bercuti di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Okey, hotel ni tak nak sebutlah namanya. Kita sambung kisah malam seram. Okey, kata beliau, Nur Isnarti, pengalaman saya Casey. Ini berlaku ketika saya bercuti di Kuala Lumpur. Believe it or not, saya bercuti di Kuala Lumpur seorang diri. Saya ni duduk Melaka Casey. Dari Melaka ke KL tak jauh pun, sebelah je. Dan saya memang suka kerap kali pergi ke KL, biasalah shopping dan have my own time to myself, kata Isnarti. Lazimnya saya suka tinggal di hotel yang sama. Hotel dekat dengan pusat beli belah. Hotel ni famous. Kalau Casey pergi sini, boleh singgah dekat hotel ni. Sebelah aje ada shopping mall. Besar shopping mall dia. Jadi kata Isnarti, waktu tu saya dah penat bershopping beli belah. Saya pun balik ke bilik untuk berehat dan terus tidur. Selepas saya balik bilik hotel, saya letak barang-barang shopping dekat tepi. Saya mula keluarkan barang-barang tu, satukan dalam satu plastik supaya nak balik senang. Dan plastik-plastik yang ada tu saya bungkus, lipat masuk dalam luggage. Barulah saya nak mandi, Casey. Jadi bila saya mandi ni, saya buka TV. Saya ingat saya buka TV 3. Buka TV 3, volume dia saya kuatkan. Sebab saya ni takut kadang-kadang duduk sorang-sorang tak ada sound. Sebab telinga saya ni boleh dengar benda yang bukan-bukan, kata beliau. Okey. Jadi, saya pun masuk toilet ke si. Masuk dalam toilet dah 1 hari dari pagi tu saya keluar jalan sana pergi makan shopping. Bagus boleh pergi sorang-sorang Semua dia buat sorang. Tak perlu ada kawan dah shopping semua, dah balik, dah penat ni. Saya pun nak mandi. Saya pun masuk dalam toilet.
dan bukalah paip hujan untuk mandi. Saudara, sedang saya dalam toilet. Air hujan mencurah-curah jatuh daripada paip hujan. Saya beberapa kali terdengar televisyen saya macam off, on. Off dan on. Dia macam orang tekan butang mute, suara dia hilang. Orang tekan butang mute lagi, suaranya kedengaran. Beberapa kali. Pada mulanya, saya ingatkan TV tu rosak, Casey. Ya, tak nak fikir bukan-bukan, TV rosak. As I was taking a shower in the hotel room. Amboi, cakap putih Jadi, tengah bersihkan dah sabun kepala, dah cuci badan saya pun dah habis, saya dah lap kering, saya pergi pula saya punya beauty regime, iaitu saya akan letak moisturizer dan beberapa krim-krim yang sewaktu dengannya lah. And I'm still inside the toilet, kan? Jadi tengah saya bubuh tu krim-krim saya ni, Casey, suddenly I heard knock on my toilet door. Tiba-tiba terdengar, Casey, bunyi ketukan dekat pintu tandas yang mana saya masih berada di dalamnya. Tutup. Korang dengar dia macam dalam toilet seorang dalam hotel tu seorang. Dia dah mandi, sekarang tengah letak krim-krim, tengah letak moisturizer. Tiba-tiba tuk-tuk. 2 kali bunyi orang ketuk pintu. Saya toleh lah, Casey, toleh tengok pintu. Did I just heard? Aku ni dengar kan tadi orang ketuk pintu. And then saya tinggalkan barang-barang dekat atas singki air. Saya berjalan menuju ke arah pintu toilet dan saya buka pintu toilet, Casey. Dengan perlahan saya buka pintu toilet saya. Kemudian saya menjengah keluar bilik saya, keluar tandas, memandang ke arah bilik saya. Bila saya tengok TV on, suara on, katil tak ada apa-apa, semua okey. And then siapa ketuk tadi Oh, mungkin agaknya pintu orang luar. Dengar macam pintu saya. Saya pun biarkan pintu terbuka lah, Casey. Anyway, I'm alone, right? So saya pun patah balik. Saya teruskan saya punya beauty regime. Tengah saya letak, tiba-tiba, Casey, saya dengar dekat TV suara orang matikan. Orang matikan suara TV, Casey. Saya macam, apalah pula ni. Saya keluar daripada toilet, saya tengok TV saya on, tapi suara mute. Suara saya muted. Bukan mutant, tapi muted, kata beliau. Jadi, saya dah kena 2 kali. Satu, yang orang ketuk pintu. Yang kedua, suara muted beberapa kali. Saya singkatkan saya punya beauty regime saya. Saya singkatkan. Saya dah tak buat tu buat ni. Saya terus letak barang-barang dalam beg. Besok memang saya dah nak balik. Casey, on that night, saya tidur malam. Saya boleh rasakan, Casey, bila saya tidur malam tu, saya tidur miring. And then I have the whole bed sebesar katil yang saya tidur tu. Sebesar katil tu adalah katil yang saya tidur seorang. There was one time, ada satu waktu tu saya terbangun, badan saya miring kan, jadi belakang saya ada ruang, ada space. And then saya boleh rasa macam ada badan orang tidur rapat dengan saya, Casey. Sekarang ni Casey rasa saya nak toleh ke tidak untuk tengok. Casey, sumpah Casey, tengah tidur ni. Okay, tadi ketuk pintu dah, suara muted dah kan. Okay, just one night I have to survive, katanya. I have to survive just one night. Hanya satu malam aku perlu survive. Ya, aku perlu survive malam ni je. Saya continue tidur. Bila tidur tu terbangun, rasa badan belakang saya macam ada orang sandar, Casey. Saya tak berani nak toleh ke belakang. All the way waktu malam saya tidur and I can feel it. Benda tu dekat belakang, badan dia rapat dengan badan saya. Tidur all the way sampai pagi, bangun, saya mandi,
Saya terus angkat barang-barang saya, turun bawah untuk breakfast dan saya terus tinggalkan hotel berkenaan. Sekian, terima kasih pada semua. Terima kasih pada Casey kerana sudi berkongsi pengalaman seram saya ketika saya membuat satu percutian di Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia. Selamat malam seram.